aku percayalah, ini andaian aku yang pembentukan kerajaan-kerajaan dahulu kala termasuk Melaka dan juga sebelum-sebelum Melaka ni, dia terhasil salah satu daripadanya bila munculnya sosok karismatik lah. Anda sedang mendengar siaran Teh Tarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi kita di dalam Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Bersama-sama aku, Azan Safa, masih lagi Mat Koi. Aduh, masih lagi aku. Harap korang tak boring. Okay. Ya. Aku pun harap macam tu jugalah. Okay. Juga Iskandar Kamil di belakang tabir. Masih dalam siri perbincangan menjadi Malaysia. Ini adalah setelah beberapa siri-siri sebelum ni yang kita bawa dalam perbincangan kita, dan tak silap aku yang terakhir kita memperbincangkan tentang permasalahan dalam pensejarahan Asia Tenggara. Dan aku rasa kali ini kita akan membicarakan lanjutan daripada hal tersebut, iaitu kerajaan-kerajaan yang wujud di era sebelum Melaka. Kalau kita biasa dengan Sriwijaya, Kedah Tua, Langkasuka, Ayutthaya. Ayutthaya tu sebelah Thailand lah. Sebelah Thailand kan. Ayutthaya dan pelbagai lagi kerajaan-kerajaan yang mungkin akhir sekali kita dengar mungkin waktu sekolah-sekolah dulu kan. Ialah melainkan orang yang meneruskan pengajian dalam bidang sejarah, itu lain lah. Jadi persoalan yang kita boleh kemukakan di sini adalah bagaimana sebenarnya kita bicarakan tentang Melaka sebelum menjadi Melaka dan adanya kerajaan-kerajaan ini, tapi bagaimana kerajaan-kerajaan ini sendiri terbentuk? Okey. Itu aku rasa satu persoalan yang menarik untuk diajukan ya. Bagaimana kerajaan-kerajaan dahulu kala, kerajaan-kerajaan lama, khususnya yang sebelum Melaka terbentuk. Jadi mungkin aku perlu sekali lagi buat caveat, aku bukan seorang sejarawan. Jadi perkongsian ini adalah satu perkongsian berdasarkan kepada pembacaan, dan daripada pembacaan tu aku membuat semacam andaian ataupun hipotesis sendirilah kan. Jadi aku akan ambil salah satu daripada teori sosiologi yang diajukan oleh Weber. So Weber ni dalam salah satu daripada dia punya banyak-banyak teori itu, dia mengemukakan satu tesis tentang kepimpinan. Kepimpinan ni dia bahagikan kepada kepimpinan moden yang dipengaruhi oleh birokrasi kan, dan yang satu lagi kepimpinan tradisional. Jadi apa kaitan kepimpinan tradisional ni dengan pembentukan kerajaan-kerajaan yang sebelum ini, yang beratus tahun dahulu? Jadi nak mengaitkan apa yang diajukan oleh Weber, dia kepimpinan tradisional lah tradisional. Okey, kepimpinan tradisional ni secara umumnya dia ada beberapa ciri. Salah satu daripada ciri yang penting adalah, kau kan budak sosiologi juga kan? Karismatik. Ya, betul. Karismatik. Ini popular lah Weber kan. Dalam Weber memang yang ini adalah salah satu daripada ciri utama dalam kepimpinan tradisional. Karismatik, karisma, mempunyai wibawa, mempunyai pengaruh. Jadi dalam konteks ni, aku percayalah, ini andaian aku yang pembentukan kerajaan-kerajaan dahulu kala termasuk Melaka dan juga sebelum-sebelum Melaka ni, dia terhasil salah satu daripadanya bila munculnya sosok karismatik lah. Tapi sosok karismatik tu dia tak muncul dengan sendiri, terus jadi saja. Jadi dalam konteks sejarah, biasanya orang akan melihat daripada sudut dia punya geografi lah. Jadi cuba kita bayangkan beratus-ratus tahun dahulu, kalau kita pergi sebelum Melaka lebih kurang 1400 lebih kan. Jadi kalau sebelum Melaka lagi, maknanya
lebih daripada sebelum 1400 lah, mungkin 600, 700, 800 tahun dahulu kan. Kita bayangkan geografi pada waktu itu macam mana. Mesti dengan hutan belantara, kan, gunung ganang, sungai, kan, tasik, laut yang bergelora. Masa tu teknologi tak ada lagi. Betul. Kan, teknologi tak ada lagi. Jadi di dalam keadaan yang macam tu aku punya andaian adalah sosok yang dapat menunjukkan bahawasanya dia dapat mengawal bahaya-bahaya alam. Alam pada waktu tu kan, dengan hutan belantara, dengan hidupan liar, dengan dengan laut yang bergelora, taufan apa semua. Tetapi ada kemungkinan ada satu sosok ni yang dapat menunjukkan dia punya kepimpinan di dalam mengawal komuniti dia, khususnya apabila melawan bahaya-bahaya alam lah. Daripada situ munculnya sosok ni yang diangkat menjadi pemimpin komuniti lah, kan. Jadi bermula daripada situlah sebelum dia menjadi kerajaan. So untuk menjadi kerajaan ni macam kita punya episod yang lepas tu, raja besar raja. Sebelum dia menjadi raja ni, maknanya dia adalah sosok yang mempunyai wibawa, kebolehan, kemahiran di dalam memimpin, khususnya komuniti dia, dan kemudian dapat pula dia mungkin mengawal ataupun menguruskan bahaya-bahaya alam yang berlaku pada waktu itulah. Dan dia diangkat kemudian menjadi pemimpin lah. Okay. Aku ada baca Olivia Watson, kalau kau familiar dengan nama tu. Oh, tak familiar. Olivia Watson. Oliver Watson ni dia antara ahli sejarah yang terkemudian juga. Dan sefaham aku, andaian ni antara anak murid dia lah. Oh, termasuk Anthony Milner. Oh. Buku ni andaian ni anak murid dia. Anak murid dia. Oliver Watson. Okay. Dia ni antara ahli sejarah daripada SOAS dan dia berakhir dekat Leiden, ataupun kalau bukan Leiden pun mungkin Cornell kot. Cornell University. Sebab Milner tu memang PhD dia di Cornell. Cornell University. Betul. Okay. Dia ada, selain daripada teori karismatik, dia ada memperkenalkan satu konsep lain. Dia sebut tentang cognitive kinship. Kinship, kekerabatan, betul. Okey. Cognitive kinship. Jadi bagaimana pemilihan di kalangan ketua itu akan dilihat kepada sosok peribadi orang tu, bukannya daripada keturunan. Maksudnya raja yang diangkat pada ketika itu bukannya sebagaimana dalam bersifat autokrat lah, tapi dia lebih bersifat macam mana engkau berjaya menonjolkan dan mencari pengikut untuk engkau diangkat sebagai raja. Jadi maknanya dia tak bersalahan juga dengan teori Weber tentang kepimpinan tradisional. Betul. Maknanya seseorang yang mempunyai wibawa. Betul. Yang dianggap sebagai berketerampilan, berwibawa, dia mempunyai kredibiliti, dia akan menjadi kepimpinan untuk komuniti dia lah. Okey. Maknanya selarilah dengan apa yang aku cakap tadi kan. Cumanya aku rasa yang raja ni dia bermula dengan kepimpinan kepimpinan kumpulan. Seperti mana kalau kita nak mengkaji masyarakat-masyarakat yang terdahulu tu, biasanya dalam kajian antropologi dia akan pergi ke masyarakat-masyarakat yang dikategorikan sebagai simple lah. Maknanya masyarakat tu tidak lagi ada struktur yang kompleks. Ada dia punya raja, dia punya pembesar-pembesar, kemudian ada dia punya rakyat, kemudian ada dia punya buruh ataupun petani kan. Tu kan masyarakat yang mempunyai lapisan-lapisan yang lebih kompleks. Pada permulaannya mungkin ketua komuniti lah. Jadi adakah maksud engkau apabila bercakap tentang bagaimana tertubuhnya kerajaan-kerajaan sebelum Melaka ni ataupun kerajaan-kerajaan di zaman klasik Asia Tenggara ni, mereka ini muncul daripada kumpulan-kumpulan kecil ini dan akhirnya mereka membentuk kerajaan mereka sendiri, begitu? Okey. Ataupun sebenarnya agak susah juga untuk kita membuat satu rumusan yang pasti.
Seperti mana yang aku jelaskan dalam siri yang sebelum ini, salah satu permasalahan kajian sebelum kerajaan Melaka, maknanya kerajaan terdahulu yang lebih awal daripada Melaka adalah bahan maklumat, data. Kita susah nak membuat kesimpulan lah. Tetapi kita boleh ambil beberapa dapatan-dapatan yang kecil-kecil tu, dan kemudian kita cuba cantumkan untuk kita membuat satu macam tafsiran terhadap masa lepas. Kita punya persepsi lah, tanggapan kita tentang masa lepas. Jadi aku percaya bahawasanya daripada ketua komuniti tadi ketua komuniti yang mempunyai karisma, berwibawa, berkebolehan, kan, dia juga kemudiannya bergeser dengan idea-idea daripada luar. Okey, yang ini aku nak kena buat lukisan sikit. Ada pemadam tak? Betul? Ada pemadam tak? Sebab nak kena okey. Tak apalah, pas lah. Pas ya. Balik. Okey. Okey. Tadi kita ada macam ketua komuniti ketua komuniti ataupun ketua kumpulan lah. Sesuatu komuniti masyarakat atau kumpulan masyarakat, dan kemudiannya macam aku kata tadi, dia ada pergeseran. Dengan pergeseran tu bukannya berkelahi, maknanya dia bertembung dengan idea-idea daripada luar. Tapi idea daripada luar tu dia tak ambil borong semuanya, tetapi dia juga dicantumkan, disesuaikan dengan budaya tempatan jugalah dan struktur tempatan. Kalau kita tengok macam Semenanjung, kita pergi kepada Semenanjung lah. Ni Semenanjung. Sorry aku tak pandai lukis sangat. Ni Sumatera, kan. Yang ini India kan. Kalau dekat sini kan. Dekat sini. Sekejap. Kita ambil dekat sini lah. Okay, Semenanjung. Yang ni Sabah Sarawak. Jangan lupa Sabah Sarawak. Kan orang ingat kita ni Semenanjung sentrik pula, hanya Semenanjung saja. Okey, ni Sabah Sarawak, lebih kurang macam ni kan. Semenanjung, ni Sumatera, kemudian sini Thailand semua, kemudian sini India lah kan. Jadi sebab persoalan kau tadi tentang raja kan, macam mana ketua komuniti tu boleh menjadi raja kan. Raja ni sendiri, perkataan raja ni sendiri adalah perkataan daripada mana ni? India. Sanskrit lah. Dia asal bahasa Sanskrit. Jadi aku punya andaian, aku membuat rumusan sendiri Kalau salah, siapa-siapa nak kritik ke ataupun boleh saja kritik kan. Tapi ini andaian aku sebab konsep raja ni adalah satu konsep daripada peradaban di India yang salah satu daripada sumbangannya adalah bahasa Sanskrit. Dan bahasa Sanskrit ni, raja ni kemudiannya masuk ke alam Melayu ni lah. Alam Melayu ni kan yang digunakan oleh bukan saja oleh Semenanjung, Sumatera pun juga, kemudian Jawa juga. Itulah maksud kau, macam mana idea luar turut menyerap masuk ke dalam budaya tempatan pada ketika itu. Cuma kau perbahasan ni menarik dan aku rasa kita sambung dalam episod yang akan datang. Boleh tak? Okey, boleh. Aku rasa kita lanjutkan sikit sebab kita dalam mengejar masa. Betul. Jadi 15 minit je kan? Ya, 15 minit. Okay. Jadi apa pun, terima kasih kepada para pendengar podcast. Podcast ini boleh dilayari di Spotify ataupun Apple Podcast. Juga boleh dilihat dan ditonton di media-media sosial, Facebook Kawah Buku dan juga Teh Tarik Podcast, juga di YouTube. Dapat kunjungi www.kawahbuku.com untuk mendapatkan buku-buku bahan bacaan terbaik anda. Jumpa lagi dalam siri akan datang, Koi.